Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertamanya, terima kasih saya ucapkan kepada penganjur GPTD kerana menjemput saya membentang. Dan yang kedua kepada DBP yang membenarkan penggunaan Dewan, dan kepada hadirin. Okey. Bentang kelima ni selalunya payah. Sebab apa? Sebab poin semua dah kena curi. Itu susah. Saya ada kertas sebenarnya yang saya akan pandu saya untuk bercakap. Tapi kertas ini tak salah saya tidak diedarkan, dan hanya diedarkan dalam bentuk PDF, sama ada sekarang atau kemudian lah. Kertas ni lebih kurang 7 muka surat, dan pada muka surat yang ke-6 dan ke-7 itu adalah lampiran tentang semua manuskrip Arab, Parsi, Hebrew, Turki tentang tamadun Melayu. So itu sebenarnya hanya kutipan saja, bukan kutipan yang pertama kali dilakukan. Dan manuskrip ini ditulis seawalnya, sedapatnya yang saya kumpul 850 Masihi sehingga tahun 1553. Ada lebih kurang 51 manuskrip. Jadi peserta-peserta yang mahu menjadi penyelidik sepatutnya dan mahir dalam bahasa Timur Tengah sepatutnya boleh cuba dapatkan manuskrip ini dan mentelaah apa yang manuskrip ini kata tentang tamadun Melayu seawal mungkin 600 Masihi. Okay, jadi kita akan dapat maklumat yang lebih baik berbanding apa yang ada di tempat kita lah. Itu saya akan cerita kemudian. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya adalah menelusuri kekuatan tamadun Melayu, persediaan mengharung cabaran abad ke-21 Masihi. Okay, jadi ini bukan tajuk yang senang lah. Tajuk ini saya yang tuliskan, tapi tajuk ini bukan senang nak dibahaskan. Sebab kekuatan tamadun Melayu itu memerlukan satu penyelidikan yang sangat teliti kepada semua sumber kekuatan tamadun Melayu. Bukan setakat buat seminar kekuatan tamadun Melayu. Orang sekarang ni seminar tamadun Melayu, seminar kekuatan tamadun Melayu kuat, 5 paper kuat semua sekali. Bukan macam tu. Okay, kita kena detail menganalisa. Contohnya, apa yang disebut dalam batu bersurat tamadun Melayu sebelum kurun yang ke-8? Apa yang disebut? Adakah nama Aristotle ada dekat situ? Plato? Kurun ke-8 Al-Ghazali belum ada? Adakah nama-nama sarjana-sarjana hebat disebut di situ? Adakah teori-teori mereka disebut di situ? Atau tidak ada? Atau hanya ada cerita pasal komoditi, ekonomi, pertabalan raja, barang-barang yang dijual dan lain-lain. Jadi semua itu mesti detail, diteliti. Manuskrip Melayu ni lebih daripada 30,000 naskah. Di sini pun ada 500 naskah yang diberitahu tadi 10% pun tak dibaca. Mengkaji manuskrip berbeza dengan mengkaji kandungan manuskrip, dua perkara yang berlainan. Jadi yang 10% yang Dr. Wan Serai cakap tadi itu yang mengkaji manuskrip, cerita kertasnya apa, tapi detail di dalam manuskrip itu belum dikaji. Belum dikaji. Adakah teori atom ada dekat situ? Macam mana kaedah pelayaran tamadun Melayu, orang Melayu? Adakah mereka boleh membaca kompas? Adakah mereka tahu jasad-jasad semawi, Marikh, Pluto, Zuhal? Adakah mereka tahu bintang itu semua? Nama-namanya sekali. Adakah mereka tahu tentang teori penerbangan? Mereka tahu tentang kapal selam dan lain-lain. Ubat bedil, senapang, perkakas peralatan rumah, mata wang. Adakah mereka tahu? Atau kita yang tak tahu? Itu masalah dia. Okey. Jadi menganalisis ketamadunan ni bukan senang-senang perkara. Tak boleh dilakukan oleh seorang manusia, tidak logik. Kalaupun dilakukan oleh seorang manusia, dia sekurang-kurangnya
menumpukan perhatian 20-30 tahun untuk meneliti. Manusia seperti Weber, katakan. Weber yang memiliki penulisan yang sangat banyak, yang coin perkataan kapitalisme daripada agama Kristian. Itu. Hegel, yang saya akan bincangkan tentang Hegel. Seorang ahli falsafah Jerman yang menganalisis ketamadunan dunia dan ketamadunan Jerman. Dan beritahu kepada orang Jerman, kalau kamu mahu maju ke depan, ini yang kamu patut lakukan. Tentang agama, tentang bahasa, tentang teknologi, tentang sains, tentang sejarah dan lain-lain. Dan lupakan benda-benda yang negatif. Kurafat, katakan. Percaya benda yang tak apa-apa. Okey? Jadi, kalau membaca beberapa buku yang besar di dunia ini, kita akan terjumpa beberapa buah buku yang menumpukan khusus kepada ketamadunan. Seperti buku Ibn Khaldun, buku Gibbon. Gibbon ni menganalisis ketamadunan Rom dan mengkaji kenapa Rom boleh bangun dan jatuh. Ditulis pada tahun 1770. Hegel pada tahun 1830 menulis sebuah buku Falsafah Sejarah. Rasanya ada dijual di belakang. Falsafah terjemahan Indonesia, Falsafah Sejarah. Apa sebenarnya yang kita dapat daripada sejarah? Adakah semata-mata untuk buat muzium simpan semua, atau kita saja kita perlukan sesuatu yang lebih daripada hanya memerhatikan benda yang tersimpan dalam sejarah? Spengler, seorang pemikir Jerman, Adorno dan Horkheimer, dua orang pemikir Jerman dari Frankfurt School yang membuat revolusi pemikiran sekarang, dimulai pada tahun 1940-an. Toynbee, ini disebut banyak pada tahun 1990-an. Weber, Malik bin Nabi, Foucault dan lain-lain. Ini manusia-manusia yang menulis, namun tulisan mereka adalah tentang analisis kepada tamadun. Bagaimana tamadun itu berkembang, bagaimana tamadun itu naik, berkembang dan mundur. Dan apakah tamadun yang akan boleh menggantikan mereka. Ini analisis. Yang tidak semudah untuk bercakap 2-3 jam tentang analisis tamadun lah. Jadi saya akan masuk kepada yang poin kedua, iaitu Hegel. Dan apa yang sebenarnya Hegel buat dalam bukunya Falsafah Sejarah. Dalam bahasa Jerman saya tak tahulah, tapi dalam bahasa Inggeris Philosophy of History. Okay. Jadi Hegel sebenarnya menganalisa 3 tamadun besar dunia, iaitu Oriental. Oriental ni adalah tamadun timur. Dia summary-kan semua sekali pencapaian tamadun timur ini, seperti China, India, Jepun, Asia Tengah, Afrika, Mesir. Dia sumkan sekali dan kemudian memberi beberapa poin yang penting dalam tamadun ini. Tamadun Melayu dia tak sebutlah. Sayang sekali lah, pada tahun 1830 tamadun Melayu sebenarnya, penulisan-penulisan tentang tamadun Melayu sudah ada di Eropah seawal Pigafetta tadi, 1521. Pada tahun 1860 atau 1870, pemikir Filipina itu, siapa? Lupa namanya. Jose Rizal mengumpulkan, Jose Rizal mempelajari tamadun Melayu daripada koleksi Jerman. Di Jerman. Maksudnya koleksi itu sudah ada. Cuma mungkin 60 tahun, 40 tahun sebelum tu Hegel tidak berapa peduli tentang 1/5 daripada kawasan dunia ini diduduki oleh orang Melayu. Mungkin dia tidak berapa peduli, atau dia peduli tetapi dia letak tepi. Mungkin tak penting pada dia. Mungkin dia tak lihat sesuatu yang penting. Ini kerja penyelidik lah. Mungkin dia tengok tapi dia letak tepi. Macam buku Ibn Khaldun lah. Ada dekat library dia, tapi dalam buku dia tak nampak rujukan kepada Ibn Khaldun.
Ada dekat library Hegel ini, buku Ibn Khaldun, tapi dalam tulisan-tulisan dia tak sebut. Dia sebutlah Islam, tapi dia tak sebut Ibn Khaldun dengan detail. Okay? Jadi tamadun yang kedua adalah yang paling penting kepada Eropah, iaitu Greek. Dia kata Greek ni sebenarnya menyedut keseluruhan pengetahuan yang penting dari tamadun Oriental. Greek sudah mengambil. Ini pandangan yang agak ekstrim lah kepada kalau seseorang biasa dengan tamadun, kajian tamadun. Greek tidak mampu menggarap keseluruhan ilmu dari tamadun dunia. Greek hampir tidak ada hubungan keilmuan dengan Cina. Dengan India ya ada satu dua. Iskandar Zulkarnain pernah sampai ke utara India, tapi pertukaran keilmuan itu tidak dapat dikesan. Greek memang bergantung banyak kepada Mesir. Plato pun tulis dalam buku dia, sebenarnya belajar daripada anak-anak murid kepada Nabi Musa, dia kata. Memang Pythagoras sendiri yang mengkuduskan nombor itu, sebenarnya dia belajar daripada Mesir. Nombor itu pada dia adalah sesuatu yang suci. Jadi sesiapa yang masuk dalam mazhab dia, belajar pasal nombor, kemudian keluar dari mazhab dia, hukum bunuh. Itu Pythagoras, kurun yang ke-6 sebelum Masihi. Tapi tidak dapat dibuktikan dengan baik Greek mengambil ilmu dari Cina, mengambil ilmu dari Afrika dan lain-lain. Okay? Mengambil ilmu dari Melayu, payahlah, tak ada bukti. Okay? Tapi tesis dia mengatakan bahawa Greek mengambil. Jadi kepada Eropah, Greek ini adalah sumber kekuatan segala-galanya. Greek ini. Sekarang Greece. Yang dulu negara ini bankrupt kan. Sekarang nampaknya recover. Jadi kemudian apabila Greek turun, Rom mengambil daripada Greek. Menterjemah seluruhnya, dibaurkan dengan agama Kristian, dan kemudian itulah yang sampai kepada Eropah abad pertengahan. Right? Dengan melupakan Islam. Okay? Eropah selalunya dia akan melupakan zaman Islam itu. Itu zaman Eropah kepada Islam ni simple saja. Dia kata sebenarnya Islam, tamadun Islam ini seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali semua ni, mereka ni sebenarnya postman. Postman tu maksudnya dia baca kitab Greek, dia terjemah ke bahasa Arab atau Parsi, dan kemudian tidak ada perubahan, tidak ada komen kepada kitab tersebut, dan semua mereka setuju. Dan kemudian kitab itu kembali diterjemah ke bahasa Latin oleh pemikir-pemikir Eropah abad pertengahan. Jadi tamadun Islam tu postman lah pada dia. Itu sebab mereka fobia. Dia sebut pasal Islam, saya mereka kata, ini tamadun ni. Malah orang-orang kita pun setuju dengan benda ni. Beberapa orang di universiti pun, saya dalam 10 yang saya berjumpa pensyarah di universiti ni, 4 mungkin percaya kepada teori ini sebab mereka belajar dari Eropah. Percaya. Tamadun Islam hanyalah tamadun postman. Contoh, dia bawa adalah ubah sedikit, terjemah kepada Arab istilahnya. Kan? Atom kekal sama ada sebagai atom, atomos, iaitu teori atom, kekal kepada atom, atau tukar kepada jauhar atau jauhar, dan satu lagi zarah. Lepas tu Latin kata jauhar dengan zarah ni salah, ambil kembali atom. Jadi tak apalah, ada manuskrip lebih macam itulah. Okay? Tapi orang yang mengkaji tamadun Islam mempercayai bahawa tamadun Islam membuat penilaian yang begitu kritis kepada tamadun Greek dan tamadun Rom. Bukan hanya postman. Jadi kita akan mendapati komen yang begitu besar kepada mantik Aristotle dan lain-lain sekali. Okay? Jadi ini analisis tamadun. Jadi, dan semua itu Hegel kata dia masukkan kepada tamadun Jerman. Jadi dia kata Jerman mesti memiliki kebaikan keseluruhan tamadun ini, dan kemudian baru dia boleh bergerak. Masa zaman Hegel dia tak tahulah Hitler akan wujudkan. Dia tak tahulah masa tu. Mungkin salah tafsir. Dia juga tidak tahu bahawa Karl Marx akan wujud selepas dia. Karl Marx tidak suka kepada Hegel. Karl Marx kata pandangan Hegel ini tidak real, terlalu ideal dan tidak patut diterima
lebih banyak metafizik berbanding dengan kebendaan. Manusia, hidupan, kebendaan. Itu sebab Karl Marx coin komunisme. Okey. Jadi dia kata hanya tafsiran kebendaan kepada Hegel saja yang betul, yang lain semua salah. Okey. Dan apabila kita mengkaji lebih banyak buku ini, kita akan dapati di antara prinsip yang paling besar kepada penulis-penulis ini, mereka akan memberi pandangan kepada manusia di sekeliling mereka tentang bagaimana bangsa itu, seperti bangsa Perancis, Jerman, Inggeris dan lain-lain, boleh bangun dengan cabaran masa itu. Kalau Hegel, awal kurun yang ke-18 lah. Jerman mesti terima dan berkembang. Kalau Foucault, kepada Perancis, tahun 1950. Kalau Weber, kepada Jerman, 1930. Kalau Gibbon, kepada Inggeris, 1770. Mereka akan menganalisa dan memberi strategic planning. Kalau you nak kembang, you nak kekal tamadun Latin ni hidup, segar, sehingga bila-bila, you mesti lakukan yang ini. Kalau tidak, you collapse. Ini analisis tamadun. Okay? Yang Ibn Khaldun buat dahulu pada kurun yang ke-14 itu, bersebabkan dia sudah melihat tamadun Islam jatuh. Okay? Kalau baca, dia akan tulis, dia melihat bahawa tidak ada lagi sarjana-sarjana Islam ini yang menulis idea-idea yang baru. Semua akan menulis syarah atas syarah. So maksudnya, sarjana-sarjana Muslim tidak lagi memberi pandangan baru mulai kurun yang ke-14. Itu sebab kemudian memang tidak boleh buat apa-apa lagi. Kalau tak nak menulis, tak nak memberi pandangan, terima sajalah. Okay? Dan Barat mengambil alih. Dia tak nak dengar pandangan Ibn Khaldun waktu itu. So, kalau kita mahu tahu apa dia cabaran sekarang, kena cari buku yang bercerita pasal cabaran sekarang lah. Kita tidak boleh buat strategi cabaran kurun yang ke-15. Cabaran kurun yang ke-15, Hantuah pun boleh atasi rasanya. Tak ada masalah. Hantuah mungkin tak perlu mengarang apa-apa untuk mengatasi cabaran kurun yang ke-15. Sekarang kurun yang ke-21. Apa cabaran kurun ke-21? Kita mesti ada persediaan lah. Kita kena tahu. Taklah bila kurun yang ke-21 semua orang ada WhatsApp. Bukan itu. Atau kalau you tak ada akaun Facebook, maksudnya you tak boleh bergerak. Tapi kalau you check Facebook dengan WhatsApp, apa benda yang dia orang tulis? Hai, nak makan ke belum? Pam, gambar nasi lemak. Apa dia? Kawan-kawan balas, nasi lemak tak sedap. Dia tarik dengan nasi lemak. Wah, lepas tu, gelak. Kau kat mana? Jom pergi makan tengah hari. Baru sarapan dia dah ajak makan tengah hari. So, penuh memori. Kadang kalau kita tak cukup memori, stuck. Sebab apa? Terlalu banyak gambar. Oh, ini cabaran kurun yang ke-21. Mesti memiliki akaun Facebook. Bukan. Mesti menguasai teknologi maklumat. Tak semesti memiliki blog. Kalau blog pun nasib kita je yang baca, nak buat apa? Facebook kita yang like. Kerja gila. Saya kalau Facebook saya tengok tak menulis apa-apa, saya padam. Tutup, buang ni. Sebab apa? Tak menulis. Sebab apa kita simpan satu ruang untuk gambar kawan dengan memori untuk dia? Kalau dia tak tulis apa-apa, dia hanya baca saja. 3 bulan pun dia baca, 4 bulan pun dia baca. Lepas tu saya tanya, apa awak buat? Masih membaca. Dia dah, tak boleh. Dia tengah buat master ni, masih membaca. Mana boleh? Jadi bukan itu teknologi maklumat. Masalah kita. Kan? Satelit komunikasi yang pertama dihantar. Yang patut soalan ditanya, macam mana satelit ni boleh berkomunikasi? Itu patut soalan ditanya. Bukan kita kata, oh semenjak tahun 1957, kita bolehlah tengok Manchester lawan Liverpool. Tak boleh sebab ni Sputnik Soviet punya satelit. Tunggu satelit daripada England baru boleh tengok. Kita tak tahu, kita tidak ada cerita pun tentang Sputnik ini. Sehingga saya ingat tahun 70-an baru kita dengar-dengar. Bila mereka hantar kapal angkasa, baru kita terdengar bahawa lebih awal dihantar adalah Sputnik.
So semenjak daripada itu, sebenarnya manusia di bumi ni boleh menghantar signal ke orbit bumi, dan signal tersebut boleh dipancarkan semula ke bumi. Maksudnya 1,000-2,000 kilometer boleh disambung dengan gelombang komunikasi. Itu penting, sangat penting. Okay? Komputer sudah ada, tapi masa itu komputer tidak gunakan satelit. Kemudian manusia mencipta bagaimana nak kod dengan decode maklumat dan lain-lain. Kalau nak tengok, tak nak membaca bukunya, tengok ceritanya. Contohnya cerita Alan Turing, bagaimana dia decode signal peperangan Jerman, dan banyak-banyak lagi cerita. Cerita yang ahli matematik yang gila itu, John Nash, dalam Beautiful Mind, bagaimana dia taksubnya untuk menyelesaikan masalah maklumat dari Jerman. Seperti Alan Turing juga. Kerja yang paling sukar pada ahli matematik pada masa itu adalah macam mana nak decode maklumat rahsia peperangan. Kalau boleh, bolehlah. Maklumat dihantar masa itu dengan kod 01. Kod komputer sekarang juga 01. Semua benda yang kita macam ini, saya bercakap ini 01 ini, dia tak faham kataan, kalau kata saya, saya tu tak masuk dalam ni S-nya. Bukan kat sini kalau kita potong, jatuh S tu tak ada. Tak ada. Dia kod elektronik kan suara ni. S itu dikodekan jadi 01 macam mana lah. Itu kena masuk kuliah sains komputer lah. Kan? Itu sebab penting benda itu, bukan masuk bidang sains komputer. Sebab apa? Sebab sekarang ni kerja yang paling hebat sekali adalah dalam bidang sains komputer. Maka saya nak buat bidang sains komputer. Bukan macam tu. Kena faham apa bendanya. Kemudian dengar oleh saudara itu decode. Dinaikkan ambangnya, iaitu kekuatan suara saya itu adalah prosesnya. Tapi bagaimanapun dia masih 01. Semuanya ada di sini 01. Jadi kalau A itu mungkin 1001, okay. Lepas tu B 1011, lepas tu C 1100. Jadi A, B, C, D, E sampai Z fully code. Bila saya sebut A, so yang dia faham kod yang tadi, dia tak faham S, A, Y, A. Ini bahasa mesin. Kena tengok filem banyak lah. Filem Alan Turing tu baru faham lah. Tapi jangan cerita je saja yang menarik, kena faham konten dia. Sekarang orang sudah lari daripada kod 01 kepada kod 0,1 atau kod 0 hingga 1. Ada banyak lagi kod. Kan, siapa yang mahir, siapa yang ada background dalam sains komputer, ingat-ingat balik semula lah. Saya dulu ambil 2-3 subjek juga. Jadi Naisbitt kata pada tahun 1982, dunia akan berubah bersebabkan kita boleh menghantar maklumat. Dunia akan berubah. Sebab dulu kalau kita nak jual barang ke Amerika Syarikat, saya rasa surat kita pun akan sampai lebih daripada 21 hari. Sebab kapal yang paling laju pun dalam 20 hari. Okey, kalau ada kapal terbang mungkin boleh capai dalam masa 2 hari. Nak balas balik semula setuju untuk beli, ada 2 hari. Nak hantar barang itu mungkin makan masa 3 bulan. Kalau dia tak setuju dengan barang yang dia beli itu, banyak rosak, dia nak pulang kepada kita 3 bulan. Okey. Jadi sekarang maklumat tidak demikian. Hantar dalam 1 saat. Lepas tu balik kepada kita 1 saat. Macam saya nak masuk universiti dekat UK dulu, saya hantar email. Saya kata, "Prof, saya nak masuk universiti U." 1 saat kemudian dia balas. Kata, "Saya terima." Okey, senangnya. Senangnya. Yalah, lepas tu kena prepare beasiswa semua sekali lah. Tapi dulu tak boleh tu, dulu tulis surat. Kan? Tulis surat kata kita nak mohon masuk sebuah universiti. Sampai kat sana dia baca, kalau dia rasa dia tak nak balas, berbulan-bulan lah. Masuk preparation apa semua pun tak guna. Jadi dia memberitahu lah, jadi kena baca Naisbitt lah. Naisbitt meneraikan 10 cabaran untuk
kurun yang ke-21. Right? Apa dia? Yang pertama, ekonomi global. Yang kedua, kesenian. Yang ketiga, pasaran bebas. Yang keempat, nasionalisme budaya. Yang kelima, negara berkebajikan. Yang keenam, kesatuan Pasifik. Yang ketujuh, kepimpinan wanita. Yang ke-8, kepelbagaian biologi. Yang ke-9, minat kepada agama kembali datang. Selama ni Barat tidak suka kepada agama semenjak kurun yang ke-15. Minat kepada agama kembali datang. Dan yang ke-10, pencapaian individu dipentingkan. Jadi ini 10 cabaran dia. Okay? Jadi kalau kita mahu merentasi cabaran ini, kita mesti menggali tamadun Melayu dan segala kekuatannya mesti dikenal pasti, spesifik untuk mengembangkan kekuatan tersebut, menjawab isu-isu cabaran ini. Kalau kita tak percaya dengan Nesbit, bantah Nesbit dulu. Dengan ini pun tidak, itu pun tidak, dua-dua pun tidak. Kalau tidak percaya dengan Nesbit, kata sebenarnya cabaran kurun ke-21 dua saja. Okeylah. Cubalah bantah Nesbit. Dan cara untuk mengatasinya senang saja. Buat. Kan? Cuba siarkan kat mana-mana, hantar surat kepada Nesbit. Tengok apa balas dia. Tapi kalau kita percaya kepada dia atau mahu percaya sebahagian daripada dia, apa sebenarnya yang kita mesti buat kepada ketamadunan Melayu? Apa sebenarnya yang kita mesti buat kepada ketamadunan Melayu? Okey? Jadi seperti yang saya beritahu pada awal tadi, ketamadunan Melayu ini mesti dianalisa kekuatannya daripada semenjak awal sehingga lebih kurang zaman sekarang. Mesti diselesaikan. Ini bukan tugas yang mudah. UPTD sepatutnya melahirkan 1-2 ilmuwan setahun, kalau boleh 5-6, yang tesis masters atau PhD-nya menjawab isu-isu ketamadunan ini. Okey. Jadi saya senaraikan keseluruhan sumber keilmuan tamadun Melayu. Contohnya yang pertama, batu bersurat. Ada 2,000 batu bersurat yang perlu dianalisa. 2,000 batu bersurat yang perlu dianalisa. Bukan hanya setakat menerbitkan batu bersurat itu dengan terjemahan bahasa Melayu ke apa-apa, bukan. Menganalisa kandungan batu bersurat itu. Contohnya, adakah batu bersurat ini menjawab sepanjang tamadun Melayu wujud 2,000 tahun ini, apakah komoditi ekonomi yang paling penting dihasilkan oleh tamadun Melayu? Adakah batu bersurat itu jawab? Apakah mata wang yang digunakan oleh bangsa Melayu untuk berdagang dengan bangsa lain? Dan tukarannya bagaimana? Takkan bangsa Melayu ini berdagang tak bertukar wang? Kan satu kapal datang, katakan beras dari Vietnam. Berapa ni? Syah Bandar kata, berapa? Vietnam dia tak kerti bahasa Melayu, dia lost. Lepas tu Syah Bandar kata, letaklah kat tepi Sungai Melaka ni, kan ada lah orang datang nak beli tu. Takkan sebodohnya orang Vietnam tu kata, yalah saya letak, curahkan sekapal kat tepi tu. Kan ada satu pedagang Melayu kata, ni beras ni dari mana? Vietnam. Bagi satu cupak, saya nak balik masak lah. Tak logik lah. Tak logik. Melaka yang menguruskan 80 pedagang dunia, 80 mengikut Tom Pires pada tahun 1512, 80 pedagang dunia, sehingga kan Melaka dikatakan Venice Timur atau Venice dikatakan Melaka Barat. Takkanlah Syah Bandar dia hanya kata, ni duit dari India ni, tukaran dia berapa dengan duit berapa kupang ni? Abang, letak je lah berapa, semalam kita tukar katakan satu dinar sama dengan 1 kupang. Hari ni ambil sikit lah, 1 dinar 2 kupang. Takkan macam tu, mesti ada list. So kalau dinar nak tukar kepada kupang, kalau duit Melaka adalah kupang, mana bank dia? Takkan sekapal ada dalam duit ini sebenarnya kat poket saja, mana boleh. Mestilah ada sistem dia, kan?
Jadi benda-benda detail begini, adakah boleh dijawab oleh batu bersurat? Kan? Itu hal kewangan, hal ekonomi. Bagaimana dengan sistem pertahanan, peperangan? Adakah Melaka kalah bersebabkan tentera dia pakai keris? Portugis pakai meriam? Mana ada? Tak logik lah, takkan. Bila Melaka pakai keris, sebab meriam tembak daripada jauh kan, jadi nak cocok siapa kan? Dia baling keris. Jadi habis tak ada keris, jadi mati semua. Tak logik lah. Itu baffle mind, maksudnya tak logik. 40 buah kapal menyerang Melaka, katakanlah 40 buah kapal, katakanlah 40 kan. Melaka ni sebuah empire, Aceh dengan Melaka. Kan? Seluruh Sumatera dengan Melaka, Siak dengan Melaka, Perak, Pulau Pinang, Selangor dengan Melaka. Takkan 40 buah kapal ni sesaja. Tak apalah, kita nak tahu Melaka ni kuat sangat tidak, biar dia lawan. Lepas tu tentera dia pakai keris. Mana ada. Lepas tu Ketua Turus Angkatan Tentera Melaka orang Negeri Sembilan kan. Habis cerita. Seorang pergi seorang. Jadi 40,000 tentera pun seorang-seorang pergi, matilah. Mana boleh. Itu sejarah kelakar lah. Dia mesti berperang. Portugis melaporkan bahawa meriam dekat bukit tu sebenarnya diberikan kepada Cheng Ho. Bukit tu. Cheng Ho dengan armada dia tinggal dekat bukit tu sebab dia namakan Bukit Cina. Tak adalah timbul bila Cina dia bukan Islam. Cheng Ho beragama Islam. Tapi bangsanya itu dikekalkan lah. Meriam di Bukit Cina boleh menembak 4 kilometer ke laut. Takkan 100 tembak, 10 tak kena. Atau sesaja tembak tempat lain. Alah, dia tembak betul. Kenapa tentera tu tidak pergi menembak? Itu isu dia. Kalau 4 kilometer, tak nampak serombong lagi boleh tembak. Tapi dia tak pergi tembak. Itu tentang peperangan. Adakah dia boleh diselesaikan oleh batu bersurat? Tak ada batu bersurat satu pun di Melaka. Yang ada di Pangkalan Kempas, Port Dickson adalah. Tapi di Melaka tidak tinggal satu batu bersurat pun. Manuskrip. Adalah manuskrip. Apa yang manuskrip cakap? Yang 30,000 naskah tadi. Yang Leiden nak jual 2,000 naskah sebanyak 59 juta euro. Mengeleng Malaysia. 59 juta euro. Jadi tidak masuk akal, sehingga kan kita melihat lebih banyaknya kajian dilakukan tentang artifak. Kalau tidak boleh selesai batu bersurat, manuskrip, kita kaji artifak, iaitu tapak-tapak arkeologi. Dia akan menunjukkan kepada kita adakah dulu mata wangnya nampak tertinggal mata wang, adakah artifak kapal menunjukkan bahawa kita boleh berlayar dengan 1,000 orang di atas kapal, dan apa-apa sistem yang kita ada. Adakah kita memiliki kompas, adakah kita memiliki senjata lebih daripada hanya keris dan badik dan lain-lain. Semua tu artifak akan tunjukkan. Okay? Rumah kita dibina bagaimana, istana dibina bagaimana dan lain-lain. Dan maklumat berkenaan tamadun Melayu juga sebenarnya ditulis oleh tamadun yang lain. Seperti yang saya sebut tadi, dalam lampiran makalah ini, tamadun Arab menulis semenjak sebelum Masihi sebenarnya, tapi manuskripnya tidak ditemui. Tamadun Eropah yang paling intensif sekali menulis tentang tamadun Melayu semenjak daripada tahun 1271, iaitu Marco Polo, lepas tu di Ancona, lepas tu ada seorang dua orang lagi, sehingga 1458 Vasco da Gama, dan banyak Tom Pires, Pigafetta, Hollander dan lain-lain. Puluhan, mungkin ratusan buku. Saya sedang kumpul daripada e-book pun saja sudah 60 buah setinggi ini saya rasa. Baru baca 2-3 naskah lah. Setiap naskah 200 muka surat lebih kurang. Bacalah apa yang dia tulis. Agama orang Melayu. Contohnya kita tahu bahawa pada tahun 1272
dilaporkan dalam di Ancona pada tahun 1292 bahawa Pasai sudah rajanya Islam, Pasai, dan Champa rajanya Islam 1292. Siapa nama raja itu pun disebut. Jadi ini kena melakukan penyelidikan yang detail lah. Okey. Dan juga tamadun yang lain, tamadun Cina seperti yang diberitahu oleh Dr. Wang Sarian, tamadun India, tamadun Indo-Cina, Asia Tengah, tamadun Afrika dan lain-lain. Apa yang mereka tulis tentang tamadun kita? Kita kena baca dan keluarkan kandungannya, bukan setakat membaca. Okey, keluarkan kandungannya. Okey? Jadi kalau kita keluarkan kandungan, kita akan dapati bahawa mereka kebanyakan penulis-penulis luar negara memang menghargai di zaman itu kekuatan tamadun Melayu. Contohnya kekuatan politik. Saya senaraikan dalam makalah ini sekitar contohnya pada tahun 1365 103 buah negara di bawah naungan Majapahit. Dilaporkan pada tahun 1365 oleh Prapanca. Prapanca adalah sarjana kepada Majapahit. Dia kata, itulah dia coin word Nusantara. Nusantara maksudnya Nusa Antara. Nusa Antara apa? Nusa negara, negara-negara di antara Pulau Jawa. Jadi keliling Pulau Jawa itu ada 103 yang bernaung di bawah Jawa, kecuali Jawa. Jadi 104 lah seluruhnya. Jadi Nusantara tidak merujuk Jawa. Dia merujuk kepada negara di sekeliling Jawa. Nusa Antara. Australia juga nama dia Nusa Antara dulu. Okey. Kemudian Melaka pada tahun 1512 oleh Tom Pires dilaporkan di bawah Melaka 76 kerajaan Melayu bernaung di bawah Melaka. 76. Kalau satu negara tembak satu kapal, habis kapal Portugis. Tapi tak berlaku demikian. Tak nak sebutlah negara-negara tersebut. Ini diberitahu oleh bangsa-bangsa luar. Sebab mereka mesti menulis tentang tamadun Melayu kalau mereka nak menyaingi tamadun Melayu. Atau nak bekerjasama. Tak boleh tak? Macam kamus kan? Mesti ditulis kamus. Mesti ditulis. Kalau tidak, macam mana mereka nak komunikasi? Contohnya kamus, yalah Dr. Wang Sarian kata kamus Melayu Cina paling tua. Saya tahu kamus yang lebih tua, iaitu Melayu Jepun tahun 1111. Tahun Melayu Jepun. Okay? Tapi kamus ini special kepada komoditi sahaja, iaitu barang perdagangan. Contohnya nilai emas, nilai perak, nilai padi, nilai soya, nilai kayu dan lain-lain. Hanya tebu, buah pala. Jadi senarai kamus komoditi saja. Kamus perdagangan. Kamus perdagangan. Okey, tahun 11. Tapi kami tidak dapat kamus tu secara lengkap. Dapat 2-3 helai saja yang dilaporkan oleh penyelidik kemudian. Itu sistem politik, kekuatan sistem politik tamadun Melayu. Kena detail mengkaji pada kurun yang ke-16 kekuatan politik tamadun Melayu ini disebabkan apa? Kena detail lah. Adakah sebab itu masih berlaku sekarang? Kalau tidak, kenapa? Adakah sebab lain boleh diletakkan untuk menjadikan sistem politik Melayu lebih kuat berbanding 400 tahun yang lepas? Sebab kita nak bersaing pada kurun yang ke-21, di mana politik sudah berubah daripada politik sentral kepada decentralization. Setiap orang yang berada pada entiti politik itu, dia mahu memberi pandangannya kepada parlimen. Macam mana kita nak uruskan itu? Kan? Seorang menteri kena membaca sekurang-kurangnya 1 juta pandangan, sekurang-kurangnya sebulan. Sebab apa? Daripada seluruh ahli parlimen katakan, atau seluruh negeri itu. Menteri besar kena tengok, wah, pandangan 1 juta. Sebab setiap rakyat berhak untuk menghantar pandangan. Itu moden demokrasi sekarang. Boleh tak dibuat entiti politik pada kurun yang ke-15? Adakah demikian? Yang kedua, saya tak sebut semua, tentang bahasa Melayu. Kita ada 1,200 dialek seluruh
tamadun Melayu yang menghuni 1/5 daripada dunia ini, dan bahasa yang kelima terbesar dituturkan di dunia ini, dia ada 1,200 dialek. Di Semenanjung ini saja ada 14, di Sarawak ada 40, di Sabah ada 54. Semua di Malaysia ini 100 dialek. Tapi bahasa pertuturan mereka 200 tahun yang lepas adalah bahasa Melayu. Maksudnya kalau nak berdagang kena pakai bahasa Melayu. Itu sebab tadi dia beritahu kalau tak pandai bahasa Melayu, maksudnya tak cerdik. Hanya tahu bahasa dialek sendiri. Okey? Bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa baku kepada keseluruhan 1,200 suku rumpun Melayu ini? Itu soalan yang adakah masih boleh dipertahankan sekarang? Adakah penggunaan istilah bahasa Melayu hanya terhenti pada penterjemahan? Atau boleh progres lagi? Kan? Kalau orang putih faham sejarah itu sebagai history, orang Arab faham sejarah itu sebagai sejarah, yang maksudnya tak salah saya akar pokok. History ini tak tahulah saya, story kot. Jadi Melayu istilah sejarahnya apa? Bukan tawarikh Arab, tarikh. Apakah makna di sebalik istilah tersebut? Adakah boleh dibandingkan, saling kritik dan dikembangkan? Nah, ini pengistilahan. Ini masalah rekayasa istilah-istilah Melayu. Bukan setakat terjemahan. Kalau terjemahan, kita kekal dengan konsep yang asing. Macam saya dalam bidang matematik, kalau setakat terjemahkan saja istilah Inggeris ke bahasa Melayu, konsep matematiknya masih kekal simbol itu. Dia tidak berubah. Kalau kita faham konsep yang matematik itu dan faham istilah itu, bolehlah faham matematik. Kalau tak faham, habis. Itu yang PT3 baru ni 50% je lulus tu. Putrajaya tu 50% lulus sains dengan matematik. Cikgu tak boleh nak mengeleng dah. Tak boleh nak mengeleng dah. Sebab apa? Aku je lah. Sebab nanti ada soalan datang yang lain. 50% kelulusan PT3 dalam matematik dan sains, dan sekarang pelajar-pelajarnya buat fizik, kimia, biologi pada form 4. Cikgu kata boleh ni, boleh. Dia kalau dah boleh tu tak boleh lah. Tapi cikgu tak ambil tindakan apa-apa. Bila saya tanya cikgu, apa jawapan cikgu? Oh, tak apa, nanti dia akan buat aku janji untuk lulus SPM. Inilah saya beritahu tadi. Kalau nak tahu bahawa bangsa Melayu ni kuat, buat seminar kekuatan tamadun Melayu. Selesai. Inilah dia. Saya kata, pelajar ini tidak faham matematik. Dia tidak akan selesai dengan surat aku janji yang dia sign. Biar moyang dia sign. Dia takkan faham. Sebab dia tak faham matematik itu. Aku janji apa benda? Ini dah melarat. Budak-budak tingkatan 3 pun kena buat surat aku janji untuk lulus PT3. Tapi kalau dia tak lulus, apa dia? Masuk neraka 7 keturunan? Cikgunya yang mengajar macam mana? Kalau anak murid yang tak lulus, nak lari? Ini itu masalah lain lah. Saya kebetulan jadi NYDP kan, jadi nak marah je lah. Bidang saya dia kotak-katik kan. Bidang saya matematik tulen. Jadi cikgunya tak nak mengajar matematik, biar betul. Ada saya kejar keliling sekolah. Yang seterusnya adalah keilmuan. Ini sangat penting, seperti yang ada sebut sedikit tentang bahasa tadi. Keilmuan. Sebenarnya sepanjang 2000 tahun panggil pengetahuan. Apa sebenarnya yang bangsa Melayu panggil pengetahuan? Ini kena baca dengan banyak dan kemudian tengok adakah bangsa Melayu tahu perkapalan, ekonomi, keuangan, jual beli emas, sistemnya, pengurusan negara, pentadbiran dan lain-lain, adakah mereka tahu? Dan kalau dalam penyelidikan kami, adalah, cukup sebenarnya untuk bergerak untuk masa akan datang. Cuma kita memerlukan tafsiran yang lebih baik supaya hal-hal ini boleh dibawa ke depan dan bersaing pada kurun yang ke-21 dalam era globalisasi dan teknologi maklumat ini. Nah, ini bukan kerja senang. Saya rasa saya tutup
pembentangan saya dengan itu saja. Sekian, terima kasih.